Kita baca dua kitab. Okey. Kitab ni dengan kitab ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Kita kesambung kembali bicara pengajian kitab kita pada malam ini, iaitu kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, yang bermaksud lampu yang terang pada mengenalkan Allah yang Maha Berkuasa. Kita akan sambung pada malam ini muka surat yang keberapa? Muka surat ketiga. Tempatnya wa ba'du. Betul kat situ? Rasa dah masuk dah itu kan? Baik. Silaplah tu mungkin tempat lain. Kita sambung pada malam ini muka surat yang ketiga, baris yang ketujuh daripada atas ke bawah, perenggan yang kedua. Betul? Saya rasa kita dah sampai bawah dah. Ustaz, ikut saya tu. Saya dah tanda kat sini. Itulah sampai sini. Ya. Betul tak? Betul. Sini dah. Sampai ke sini. Betul tak? Saya tak tanda. Cuba tengok balik. Saya duk rasa muka surat yang keempat di tengah-tengah dan kejadian agama atau terbentuk agama. Kalau tak silap saya kat situlah. Ada tanda ke tak ni? Tak ada. Yang tak ada kitab pun tak ada juga. Kena ada kitab lah seorang satu. Ke kitab dah habis dah? Ambil kitab, tak apa. Kalau contoh tak boleh baca pun tak ada masalah, sebab saya yang akan tolong baca. Jadi kita ambil kitab ni, kita guna kitab, dia lebih kepada satu semangat untuk kita nampak macam bersungguh sikit. Mendengar pun tak apa dah, tidak ada masalah. Tapi kalau kita guna kitab ni, lebih sikitlah berbanding dengan sekadar mendengar. Kalau ada kitab lebih, ambil pakat guna satu seorang. Muslimat cuba cek balik. Di mana? Ke tak ada yang tanda? Sebab wa ba'du tu saya dah hurai dah. Wa tu wa ganti kepada perkataan amma. Saya hurai dah dulu, amma ba'du. Baik, kita sambung pada malam ni muka surat yang keempat lah. Huraian yang pertama, atas sekali tu. Huraian yang pertama pada pengenalan agama ataupun pada pengenalan agama. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jumpa muka surat yang keempat.
Baik, muka surat yang keempat atas sekali. Huraian yang pertama, pada pengenalan agama. Ni dia nak bicara apakah dia maksud kepada perkataan agama. Agama ni bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab orang panggil ad-din. Sebab tu kita baca dalam Fatihah, Maliki Yaumiddin. Hari Allah Ta'ala berkuasa penuh pada hari agama. Hari agama tu maksud dia hari akhirat. Tapi Allah Ta'ala namakan hari akhirat dengan makna hari agama, dengan maksud kata ulama hanya agama sahaja yang berguna pada hari akhirat. Lain yang kita buat yang tidak didasar pada agama, semua Allah Ta'ala tak terima. Dan yang terima, buatlah apa pun. Nak mancing ikan ke, nak main futsal ke, nak main golf ke, nak pergi planet Marikh ke, asal tunjang dia ikut agama, tak ada masalah. Makna ikut agama ni, dia kena halal, dia kena haram. Itu maksud ikut agama. Baik. Jadi kita sambunglah pada malam ni dalam membicarakan agama. Bermula agama itu ialah agama, ibarat yakni satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya, Rasul Allah Ta'ala. Tujuan dia apa? Supaya menyampaikan akan undang-undang kepada umat manusia. Jadi dia terjemah maksud kepada agama dalam kitab kita ni, ringkasnya sekumpulan undang-undang yang datang daripada Allah melalui lidah Rasul. Tujuan dia supaya sebut kepada manusia. Dalam pengajian-pengajian di pondok, para ulama biasa dia takrif agama ni dengan maksud ma syara'ahullahu ala lisanin nabiy, yang bermaksud apa yang Allah Ta'ala syariatkan melalui lidah para nabi, yang keluar daripada mulut Rasul, yang keluar daripada mulut Nabi, itulah dipanggil sebagai agama. Sebab tu yang keluar daripada mulut Nabi, yang keluar daripada mulut Rasul, kita tak boleh bantah. Kalau yang keluar tu bukan daripada mulut Rasul, yang keluar tu daripada mulut ulama-ulama je. Jadi kalau yang keluar daripada mulut ulama, walau alim macam mana sekalipun dia, walau warak macam mana sekalipun dia, tengok jubah lawa, tengok serban segok, tengok janggut pun panjang, tengok serban pun besar, tapi yang keluar daripada mulut ulama-ulama ni bukan semua kita boleh ambil. Pasal apa? Boleh jadi dia amanah dengan ilmu, boleh jadi dia terpesong dengan ilmu. Tapi rasul-rasul khianat tak dengan ilmu? Mustahil. Kerana nanti kita akan bincang sifat-sifat rasul. Wajib kita beriman rasul ni amanah, dan mustahil ke atas rasul-rasul tu khianat. Tapi orang biasa selain daripada rasul boleh lagi khianat. Melainkan ulama yang benar-benar takut pada Allah, dia amanah dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Ayat tu insya-Allah kita boleh ikut apa dia sebut. Tapi nak sebut bukan semua lagi. Ada jaminan ke tak ada jaminan? Belum tentu. Dan biasanya secara umum ulama sebut kebiasaan alim ulama, orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu, bila dia berdamping dengan istana, biasanya dia akan jadi seleweng dengan ilmu yang dia ada. Pasal apa? Kerana dia mulai takut, dia mulai tak berani nak bercakap soal kebenaran, kerana takut kedudukan yang dia ada tu akan tergugah. Tapi dengan tidak menafikan mana-mana alim ulama yang berdamping dengan istana baik, tidak ada masalah. Tetapi peratusan untuk dia khianat dengan ilmu tu tinggi, berbanding dengan alim ulama yang tidak terikat dengan apa-apa. Dia bebas nak bercakap, dia bebas nak sebut hukum ni haram, dia bebas nak sebut benda ni boleh, dia bebas nak sebut benda ni tak boleh. Pasal apa? Dia tak ada nak bimbang dengan apa-apa yang dia
Faham ke tidak ni? Faham tak apa? Tak faham nak sebut lagi. Sebab tu Hujjatul Islam Imam Ghazali dia pernah sebut. Nanti kita bincang kitab Penawar Bagi Hati tu, kita baru bincang mata, kemudian masuk bab telinga. Nanti lepas habis mata, telinga, lidah, perut, tangan akan masuk bab kaki. Kata Imam Ghazali, dia kata setengah daripada maksiat kaki bagi alim ulama adalah berjalan kaki itu menuju ke istana pemerintah. Ini bukan untuk orang biasa, tapi ini untuk orang alim ulama yang ada ilmu. Pasal apa? Sebab bila tentu yang keluar daripada mulut dia tu adalah betul dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan ni kita nak bincang bab soal agama ni, tapi nak kait sikit. Yakni nak sebut kat situ, Imam Ghazali sebut bukan kata salah berjalan kaki ke istana pemerintah, tapi takut kecenderungan menyembunyikan kebenaran tu tinggi. Takut-takut pemerintah suap dengan jawatan, bagi komisen, bagi apa nama ni, wang ringgit dan sebagainya. Bila mana dapat habuat yang halal, mula dikatakan haram, yang haram mula dikatakan halal. Itu bimbang tu. Tak, melainkan Imam Ghazali kata dengan dua sebab barulah tak jadi maksiat. Yang pertama, berjalan kaki kerana berdakwah kepada pemerintah, boleh. Dan yang kedua adalah dipaksa kaki dia berjalan, dia tak nak pergi. Tapi askar-askar pemerintah, pengawal-pengawal datang ambil kat rumah, ikat gari kat tangan, dah jalan pergi. Siapa suruh tak nak pergi? Orang keluar arah suruh pergi, tak pergi, pergi. Tak pergi tembak, jalan dipaksa. Tu kena pergi juga. Dah, dalam sejarah tamadun umat Islam menyaksikan banyak dah benda ni berlaku kepada alim ulama. Dah, ramai daripada kalangan mereka yang tersungkur hina di kaki pemerintah. Pasal apa? Kerana mengejar habuan dunia yang sedikit. Sedangkan Quran banyak kali menyebutkan ayat wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual beli ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, tak padan. Tak, kalau kita buat umpama zaman kita ni, gaji orang bagi berapa? Agak-agak kedudukan selesa. Di bandar, kalau gaji dia 4,000 ke bawah, dia ni dikategorikan sebagai miskin bandar. Dah, dalam kalangan kita malam ni termasuk dengan saya, kalau gaji kita 4,000 ke bawah, kita ni kategori miskin bandar. Tapi kat kampung okey dah tu. Baik, duduk kat bandar ni agak-agak sebulan selesa berapa agak-agak? Fazli, agak 20,000. Kau banyak sangat 20,000. 10,000 lah. 10,000 3 selesa lah. Bayar rumah, bayar kereta, apa nama ni, belanja pendidikan anak-anak, ada takaful apa kesihatan untuk kita. Okeylah, ada lebih-lebih cuti sekolah, pergi melancong. Patut tak berapa ramai orang ni pakat pergi melancong dah belaka. Dah kira okeylah, selesa lah 10,000. Baik, dengan 10,000 sebulan sebagai contoh, 10,000 selesa dia dapat gaji sebulan. Setahun berapa? 120,000. Kita hidup ni berapa tahun? Dalam usia kita yang 40 tahun, agak-agak boleh pergi lagi 30 tahun. Kita kata paling lama pun 30, 40 tambah 30, 70. 70 tu tua sangat-sangat dah lah. Baik, kalau setahun 120,000 darat dengan 30, berapa jauh baru? Padankah dengan nilai yang setakat tu kita nak bayar dengan api neraka Allah disebabkan sembunyikan kebenaran? Masyarakat beratus-ratus ribu jadi sesat disebab kita orang alim, kita tahu dengan ilmu patut benda tu betul, tapi kita kata tak betul. Padankah kita nak bayar api neraka Allah? Fikir logik tak padan tuan-tuan. Tu Quran sebut wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Bukan kata 10,000. Kalau tuan-tuan sebut 100,000 tadi pun tak padan lagi. Bukan kata 100,000. Langit bumi milik dia, tak padan lagi nak bayar api neraka Allah.
Tak, pasal masuk dalam api neraka Allah, dia khalidina fiha abada. Dia kekal selama-lama. Kekal selama-lama ni lama mana? Forever, ever. Baik. Sambung balik kita di sini. Nak sebut kata apa? Kata agama ni benda yang Allah Ta'ala syariatkan melalui lidah para rasul. Yang keluar daripada mulut para rasul itulah disebut agama. Kerana mereka ni bukan belajar dengan manusia, tetapi belajar direct dengan Allah melalui perantaraan wahyu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain daripada Nabi digelar Al-Amin, orang yang sangat amanah. Nabi juga digelar dengan gelaran Nabiyyin Ummi, Nabi yang ummi. Apa maksud ummi? Ummi ni dengan maksud kata ulama tak pandai baca dan tak pandai nulis. Cannot read and cannot write. Boleh baca lagi ni dah. Baik. Tak pandai baca, tak pandai menulis, itu ummi. Dah, Nabi Muhammad kategori itulah. Baik, yang kata Nabi Muhammad kategori tak pandai baca, tak pandai menulis, tetapi Nabi Muhammad telah diakui oleh seluruh manusia. Bukan sekadar orang beriman, lebih lagi mengangkat menyanjung Rasulullah. Orang kafir pun dalam kajian mereka mengakui pemimpin paling hebat nombor 1 dalam sejarah tamadun manusia daripada zaman dulu lagi sampai sekarang. Tak boleh nak challenge Nabi Muhammad. Siapa orang kafir dia buat buku, kalau tak silap saya, The Most 100 apa nama ni? Subhanallah, 100 tokoh yang paling berpengaruh atas muka bumi. Kedudukan nombor 1 adalah mereka letak Nabi Muhammad. Yang buat kitab, yang karang buku tu bukan orang Islam, dia adalah orang kafir. Dia sebut 100 tokoh berpengaruh Nabi Muhammad. Dia kata kalau kita kaji Nabi Muhammad ni, Muhammad bin Abdullah, bagaimana dia membina tamadun yang gilang gemilang. Bagaimana ahli sejarah tak boleh menafikan betapa sayang, betapa kasih pengikut-pengikut Nabi Muhammad kepada Muhammad, sehingga mengalahkan pengikut-pengikut setia Maharaja Rom, Maharaja Parsi. Sedangkan Raja Rom, Raja Parsi ni duduk di atas singgasana yang hebat. Di atas tahta yang bertatahkan dengan emas, dengan berlian begitu hebat. Sayyidina Umar pernah satu hari masuk bertemu dengan Nabi. Rasulullah masa itu tengah tidur tengah hari. Tidur berlapikkan pelepah tamak. Macam kalau kita kat hari ni kalau kat rumah-rumah kat kampung, kita tidur tu, kita tidur atas tikar. Bila kita tidur atas tikar, kita buka baju, bila kita bangun, bekas tak bekas tikar kat badan kita? Bekas tak? Umar masuk jumpa Nabi, Nabi tengah tidur dan masuk jumpa dengan Nabi. Rasulullah tidur berlapikkan pelepah tamak dan bekas dekat badan Nabi. Sayyidina Umar tengok, dia menangis. Dia kata, ya Rasulullah, kamu ni kekasih Allah. Maharaja Rom, Maharaja Parsi hidup di atas mahligai yang begitu hebat, begitu indah. Istana mereka daripada masuk kata besar kekuasaan mereka. Mahligai mereka besar, singgahsana mereka hebat. Tapi kamu kekasih Allah, macam ni kehidupan. Apa Nabi sebut? Nabi kata, Umar, kita mengejar kebahagiaan di akhirat, bukannya atas muka bumi. Atas muka bumi ini benda sekejap. Akhirat hak jauh lebih besar yang Allah Ta'ala janji pada Nabi. Dalil di mana setiap orang Islam sunat baca lepas daripada Tok Bilal melakukan azan, yakni doa selepas azan. Dalam doa selepas azan tu disebut kedudukan Nabi Muhammad macam mana. Ingat tak doa lepas azan ni? Ingat deh, pakat baca sekali. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatin qa'imah ati sayyidana Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu, bangkitkanlah dia siapa? Nabi Muhammad. Wa ba'athul maqaman mahmudan allazi wa'ada,
bangkitkanlah dia pada maqam yang mahmud. Maqam mahmud ni maqam yang terpuji, yang Allah Ta'ala janji pada Nabi Muhammad, maqam wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta, sebagaimana yang engkau janji pada Nabi Muhammad ya Allah. Maqam mahmud tu tuan-tuan, subhanallah. Baik, panjang lagi cerita dia, kita masuk kepada kitab. Maka ulama-ulama sebut di sini yang dikatakan agama tu atau dikatakan agama itu, dia hurai lagi, ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, kemudian menyampaikan mereka itu, mereka Rasul, akan segala umat-umat masing-masing. Iaitulah dinamakan agama Islam. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim, yakni orang yang beragama Islam. Maka dia sebut nyata daripada takrif itu. Takrif ni pengertian ataupun pengenalan di atas, bahawa yang disebutkan agama itu ialah kata agama tu kena kepada undang-undang Allah Ta'ala yang dihantar akan dia, akan undang-undang dengan melalui Rasul-Rasulnya, daripada yang bersangkutan dengan akidah dan dengan ibadat dan muamalah dan sebagainya, munakahah, jenayah, banyaklah, akhlak dan sebagainya. Dah banyak lagi dah tu. Nak sebut ringkas kata agama ni undang-undang yang Allah Ta'ala hantar pada manusia. Baik, kata manusia tak ikut agama ataupun faham kata agama